Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan murshidan wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan puan muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini, pagi ini 8 Safar 1442 Hijrah yang bersamaan 26 September 2020. Sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Rawdun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mana dikurniakan kepada kita barakat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, dibawa turun oleh para malaikat, dikurniakan kepada kita ketenangan, sakinah, ketenangan, dan dikurniakan kita kejalan pada sebaik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan ya, kita teruskan pengajian kitab At-Tafsir menuju 30 ini yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaidi Ad-Dimashqi As-Suri rahimahullah ta'ala, sampai kepada surah yang berikutnya, iaitu surah Al-Fil. Surah ini adalah surah Makkiyah yang mengandungi 5 ayat, ya. Jadi sebenarnya yang kita telah sebutkan sebelum-sebelum ini, surah Makkiyah ini adalah surah-surah Makkiyah ini adalah surah-surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia dinamakan Makkiyah kerana Nabi SAW berada di kota Makkah Al-Mukarramah sebelum peristiwa Al-Hijrah. Mengandungi 5 ayat, 5 ayat saja. Nama surah ini dinamakan surah Al-Fil kerana ia dimulakan dengan perbincangan mengenai kisah Al-Fil. Bersih firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah? Ayat pertama surah Al-Fil. Apakah kamu tidak mengetahui dengan sebenarnya perkara-perkara yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu terhadap Abrahah, pemimpin Yaman berbangsa Habsyah, dan tenteranya yang mau meruntuhkan Baitul Haram,
Itu dia maksud pertanyaan Allah SWT itu. Kaitan surah dengan surah sebelumnya. Dalam surah Al-Humazah yang lalu, Allah SWT menyebutkan perihal keadaan mengumpat dan pencela. Pengumpat dan pencela yang mengumpul harta kekayaan dan terpegun dengan kekayaannya. Allah menjelaskan bahawa harta tidak berguna langsung di sisinya. Khususnya dalam surah ini Allah SWT mengemukakan bukti mengenai perkara tersebut dengan menampilkan kisah tentera bergajah yang lebih gagah dari orang kafir Quraisy. Mereka lebih banyak harta dan lebih sombong lagi. Tetapi Allah binasakan mereka dengan burung yang paling kecil dan lemah. Ternyata harta benda bilangan tentera yang ramai serta kekuatan yang ada pada mereka tidak dapat membantu mereka sedikit pun. Ini kaitan dia. Mana Allah berikan satu contoh ke azab Allah Ta'ala ke atas Humazah Lumazah. Kenapa Humazah Lumazah ni ada pada Abrahah dan tentera-tenteranya. Mereka memandang rendah kepada orang Arab Quraisy. Mereka menyangka tentera mereka mampu membinasakan Kaabah. Tetapi apabila azab Allah itu turun, satu apa pun tidak dapat membantu mereka. Malah mereka mati dalam keadaan yang mengaibkan dan mengerikan. Kandungan surah Makkiyah ini memfokuskan perbincangan tentang kisah tentera bergajah yang bergantung kepada kekuatan harta benda dan bala tentera diyakini tidak akan kalah. Kalau bahasa Inggeris katanya konon-kononnya invincible lah. Kemudian Allah Ta'ala menghancurkan mereka bersemuanya semasa mereka ingin meruntuhkan Kaabah dengan menggugurkan batu-batu kerikil yang terselit di kaki-kaki burung yang kecil lalu menimpa mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat, iaitu seperti sisa-sisa tanaman yang tadi tuai dan dimakan oleh binatang dan diterbangkan oleh angin merata-rata. Begitulah. Jadi kita lihat sejarah ringkas tentera bergajah. Jadi saya baca kan, tak perlu pada huraian lanjutlah, kerana apa yang ditulis ini sudah menceritakan semuanya. Di negeri Yaman sebelum Ash'amah An-Najashi, ini Raja Habsyah, ada seorang ketua bernama Abraha bin Sabbah Al-Ashram, nenek kepada An-Najashi yang sempat hidup pada zaman Rasulullah SAW. Beliau telah membina sebuah gereja yang besar dan diberi nama Al-Qulais bagi menarik minat masyarakat Arab supaya berkunjung ke sana untuk melakukan ibadah haji. Seorang lelaki dari Bani Kinanah bangun malam dan membuang air besar di dalamnya. Perbuatan ini telah menimbulkan kemurkaan raja berkenaan. Dia bersumpah untuk meruntuhkan Kaabah di Mekah. Dengan mengeksploitasi peristiwa ini, beliau sebenarnya ingin menakluk Mekah dan menghubungkan Yaman dengan negeri Syam, di samping untuk memperluaskan impaya Nasraninya. Beliau menyediakan bala tentera yang besar dibersertai dengan gajah yang banyak. Ada yang menyatakan bilangan gajah tersebut sebanyak 12 ekor. Namun pendapat lain mengatakan 1,000 ekor. Tujuannya ialah untuk menimbulkan kegerunan dan ketakutan kepada pihak lawan. Mereka mara hingga sampai ke Al-Mughammas, satu tempat yang hampir dengan Mekah. Dari sana beliau menghantar utusan kepada penduduk Mekah dengan menyatakan bahawa kedatangan mereka bukan untuk berperang, sebaliknya untuk meruntuhkan Kaabah. Masyarakat ke Mekah menjadi gempar dan terkejut, lalu timbul semangat untuk memerangi mereka. Namun mereka mendapati tidak mampu untuk menentang tentera Abrahah. Mereka berlindung di bukit dan menanti dengan penuh debar apa yang akan terjadi, tetapi tetap yakin bahawa rumah itu ada penjaga yang pasti menjaganya dengan rapi. Setelah tentera bergajah tersebut menghampiri kota Mekah, Abraham memerintahkan supaya dirampas harta penduduk Arab. Antaranya unta Abdul Muttalib bin Hashim datuk kepada Rasulullah SAW sebanyak 200 ekor. Abraha turut mengutus Hunatah Al-Humairi ke Mekah dan mengarahkan supaya pemuka Quraisy datang menghadap dan memberitahu kepadanya bahawa kedatangan Abraha bukan untuk memerangi mereka, tetapi meminta supaya baginda tidak dihalang daripada meruntuhkan Baitullah. Setelah diberitahu oleh masyarakat setempat, Hunatah datang bertemu dengan Abdul Muttalib bin Hashim dan menyampaikan kepadanya pesanan Abraha. Abdul Muttalib menjawab, "Demi Allah, kami tidak mahu memeranginya dan kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Namun ini adalah Baitullah
dan yang suci, rumah Allah binaan Nabi Ibrahim